Alright, nice. Semua okey? Dah masuk minggu kedua untuk program Bukan Soal Kurus ni. Jadi harapnya anda dah familiar dengan platform e-learning semua tu. Dah mula at least join lah. Paling kurang 2-3 ke sesi live Zoom. And then dah ada input, dah ada penambahan dari segi ilmu pengetahuan. Tak kisahlah pemakanan ke, senaman ke, mental health. Okay, harapnya sampai ke hari ini anda sudah mendapat benefit daripada program Bukan Soal Kurus ini. Okay, so kita nak recap balik apa yang dipelajari pada minggu lepas, iaitu antara topik yang sangat penting iaitu pengawalan berat badan. Okay, kita nak target mostly kita nak kuruskan ataupun nak tambah berat badan pun menggunakan konsep ini. Jadi kita akan recap balik sebelum kita masuk kepada topik minggu ini, iaitu jenis-jenis diet dan mana yang terbaik untuk anda. Okay, pertama sekali apa yang utama kita perlu mengetahui berapa keperluan kalori harian. Okay? Boleh dikatakan sebagai TDEE, Total Daily Energy Expenditure, juga lebih dikenali sebagai DCR, Daily Calorie Requirement, ataupun lebih jarang didengari sebagai AMR, Active Metabolic Rate. So, macam mana nak ketahui? Boleh saja Google TDEE calculator ataupun DCR calculator. Jadi sebagai contoh, di sini individu ni, kita ambil Ali lah, saya suka pakai Ali. Current weight 70 kg, target weight 60 kg dan berdasarkan kiraan keperluan tenaga harian untuk Ali adalah 1800 kalori. Okay, itu adalah first step. Second step, letakkan target kalori deficit. Okay, kalori deficit bermaksud kalori yang kita gunakan dalam sehari kurang berbanding dengan keperluan. Jadi untuk mencapai defisit, Ali target dia letak 1500, iaitu telah mencapai 300 kalori defisit. Okay, step ketiga, atur strategi pemakanan. Okay, ini terpulang kepada diri. Setiap orang akan mempunyai strategi pemakanan masing-masing. Setiap orang mempunyai gaya tersendiri, preference mereka, apa yang mereka tak suka dari segi pemakanan, dan itu kita akan ketahui lebih lanjutlah dalam kelas malam ni. Tapi secara ringkas, sebagai contoh, okay, Ali target dia 1500, kemudian dia bahagikanlah breakfast berapa banyak, lunch berapa banyak, snacking, dinner, total 1500. Okay, itu step seterusnya. Kemudian boleh dipecahkan lagi. Ingat, pemakanan bukan sekadar kalori. Kita makan juga adalah untuk memberi khasiat kepada badan kita, untuk repair, untuk membina, untuk sihat, untuk mencegah daripada penyakit dan sebagainya. Ingat, makan bukan sekadar kurus. Kita makan adalah untuk nourish our body. So, daripada jumlah kalori tu, kita pecahkan kecil lagi. Bukan nak makan apa yang kita boleh sahaja. Yes, memang betul. Nak kawal berat badan perlu kawal kalori, tapi pada at the same time, tengok juga kepada makanan yang tinggi serat. Kenapa tinggi serat? Selain daripada khasiat vitamin dan mineral, serat ni sangat membantu dari segi weight loss sebab mengenyangkan dan rendah kalori. Lebihkan protein. Protein juga mengenyangkan dan membantu dalam membina jisim otot. Okay, lebih jisim otot, lebih tinggi metabolisme. Utamakan healthy fats, lemak sihat, okay, omega 3. Pelbagaikan warna tumbuhan. Okay, dalam sehari ada apple hijau, pisang kuning ataupun sayur hijau. Hari esoknya tembikai merah. Okay, pelbagaikan warna. Sebab apa? Apabila kita pelbagaikan warna, kita akan mendapat pelbagai phytonutrients. Phytonutrients ni mempunyai sifat yang istimewa dan didapati dalam semua tumbuh-tumbuhan, dan lain tumbuhan akan mempunyai phytonutrient dan manfaat berbeza. Dan pastikan apa yang anda makan itu mampu bilik. Okay, janganlah hari-hari asyik salmon, asparagus, quinoa, benda-benda mahal. Okay, yes, memang sihat, tapi tidak bermakna itu saja pilihan yang ada-ada. Okay, makanan murah di Malaysia ni pun mampu memberikan dan setanding dengan makanan import. Okay, pastikan sedap dan boleh enjoy. Okay, pastikan water intake harian cukup. Jangan makan tawar sangat. Okay, gunalah rempah ratus, herba, okay, herbs and spices, dan juga sedikit garam. Okay, tak ada masalah untuk ambil garam dengan syarat tidak berlebihan. Itu kata kuncinya. Dan daripada 1500 kalori ini, sebagai contoh, daripada jumlah kalori ini 80% anda fokus kepada makanan yang berkhasiat, seimbang dan sebagainya. Tapi lagi 20% anda nak enjoy donat, nak enjoy cake, nak enjoy es krim dan sebagainya. Benda-benda yang dikatakan sebagai kurang healthy, tak ada masalah. Tapi small portion of your overall diet.
Simple je kan? Okay, daripada tu kita dah atur strategi pemakanan. Next kita atur strategi senaman. Apa yang kita nak buat. Okay, dalam BSK ni pelbagai aktiviti ada. Almost every day akan ada 3 hingga 5 aktiviti. So pilihlah senaman yang anda enjoy. Tiada paksaan untuk membuat aktiviti yang anda tak enjoy. Ataupun lagi teruk, kalau buat di luar kemampuan. Yang sakit lutut pergi buat jumping jack. Nanti injured, give up, fed up, dah dia punya weight loss journey dia terhenti. And then step kelima, okay, kenapa senaman ni boleh membantu? Dia membesarkan lagi defisit. Contoh 1,800 tambah dengan senaman tadi, aktiviti fizikal tambahan 250, dengan diet 1,500 tadi telah memberikan defisit yang lebih besar, 550. Kalau tidak buat senaman tu, sebagai contoh, maybe defisit dia hanya 300. Okay? Membantu itu sedikit, tapi in the long term, hari demi hari, minggu demi minggu akan membawa perubahan yang lebih ketara. And then 5, analyze and adapt. Okay, kita analyze macam mana kita nak tahu apa yang kita buat itu betul ataupun salah. Paling simple, timbangan berat badan, tengok pukul lilit, tengok inch loss dan sebagainya. Itu adalah cara untuk kita mengetahuilah antara beberapa metod dia. So daripada situ kira-kira sikit, 550 kalori defisit kali 7 untuk seminggu akan membawa kepada penurunan 0.5 kg lemak setiap minggu. Tapi kalau anda timbang mungkin turun lebih lagi. Sebab apa? Ini baru lemak. Apabila anda timbang berat badan, itu menunjukkan semua jisim badan kita. Okay? Otot, lemak, berat air, berat buangan dalam perut dan juga glycogen, semua itu akan diukur. Jadi sebab tu dalam sehari pun berat badan akan naik turun. Memang normal. Jangan takut, jangan expect setiap hari anda timbang berat turun saja. So daripada kiraan tersebut, daripada Ali 70 kg nak turun kepada 60 boleh dicapai dalam masa 20 minggu. Tapi ini adalah dari segi praktikal, dari segi teori, dari segi practicality mungkin Ali kata ada 1 minggu ni penuh dengan kenduri lah, aku nak rest kejap daripada defisit, aku nak cheat sikit tapi tidak keterlaluan. Jadi maybe nak mencapai target weight tu maybe dalam 25 minggu dan sebagainya. Okay? Dari segi teori dan juga praktikal memang berbeza. Tapi at least jika anda ada pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang menjaga kalori ni, kalori balance dan sebagainya, boleh dikatakan weight loss journey anda di dalam genggaman. Alright, tu recap ya. Alright, harap semua jelas. Simple je. Okay, nak screenshot pun boleh ataupun nanti nak tengok ulangan boleh tengok di channel YouTube saya, Coach Aizat. Right, so kepada main topik kita iaitu tentang diet. Okay, saya akan berikan definisi dahulu. Diet ni merujuk kepada pemakanan lazim ataupun pemakanan umum sesebuah komuniti ataupun seseorang itulah. Dan ataupun erti kata lain diet ni adalah gaya pemakanan untuk mengubah komposisi badan, iaitu untuk nak kurangkan lemak, nak tinggikan otot ataupun untuk atas sebab kesihatan. Contohnya orang yang mempunyai kencing manis perlu ubah diet mereka untuk sesuai dengan kondisi kesihatan. Orang yang mempunyai sakit jantung, orang yang mempunyai kidney failure dan sebagainya. Okay, itu adalah tugas dietitian. Namun apa yang orang sering anggap tentang perkataan diet ni adalah perubahan gaya pemakanan untuk kurang berat badan. Oh, aku nak on diet 2 minggu, 3 minggu. Aku nak diet sebab ada nak kahwin dalam masa 3 bulan nanti. Jadi tanggapan macam tu, aku nak on diet lepas tu off balik. On diet 3 minggu. Itu memberikan tanggapan yang diet ni adalah drastik dan short term. Okay, itu tidak betul. Anda perlu ingat diet ni adalah gaya pemakanan kita yang sepatutnya bertahan sepanjang hayat. Dan terdapat beberapa perkara yang boleh mempengaruhi diet kita. Antaranya dari segi biologi. Okay, biologi ni seperti hormon kita. Hormon apa? Hormon kekenyangan, hormon kelaparan. Kita punya selera pun dipengaruhi oleh genetik. Okay, ada orang yang rasa daun sup tu macam sabun. Ada orang kata daun sup ni okey je nak makan. Okay, actually itu memang based on genetik. Based on kita punya perception kepada rasa. Okay, ekonomik. Maybe seperti saya cakap tadi, kalau tidak berkemampuan untuk membeli bahan-bahan yang mahal, tidak bermakna anda tidak boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, kita makan ikan kembung pun boleh dapat omega 3 yang banyak. Fizikal, adakah kita mempunyai akses pendidikan ataupun kemahiran untuk memasak? Macam mana pula dengan masa kita? Adakah kita mempunyai masa yang banyak untuk
sediakan makanan sendiri ataupun terpaksa membeli saja. Namun itu bukan alasan. Social determinants, macam mana budaya kita, keluarga, rakan sekeliling dan sebagainya. Psychological, mood, stress. Apabila stres yang tinggi, kita sering craving benda yang manis, benda yang berkalori tinggi. Okay, actually itu juga boleh dijelaskan dengan genetik ataupun memang telah tertanam dalam badan manusia. Sebab secara traditionally apabila kita berhadapan dengan stres pada zaman dahulu, stres itu bermaksud menghadapi kebuluran ataupun stres disebabkan kecederaan. Jadi dalam dua-dua situasi itu, badan kita memerlukan tenaga yang lebih untuk menghadapi stres tersebut, okay? Kebuluran, kemalangan ataupun dalam proses recovery. Jadi sebab tu apabila kita stres, antara respons semula jadinya adalah untuk mencari makanan yang berkalori tinggi seperti benda manis dan benda berminyak. Namun tidak bermakna itu saja cara penyelesaiannya. Sebab tu selain daripada jaga pemakanan, kita juga perlu menjaga kita punya mood, kita punya kualiti tidur dan sebagainya. Sebab itu pun secara tidak langsung boleh mempengaruhi kalori intake kita. Dan finally, attitude, belief and knowledge about food. Jadi, macam mana setiap faktor ini mempengaruhi diet anda yang sekarang ni? Right, kita akan straight kepada first diet yang saya akan explain secara detail. Ini kita akan tengok dari segi fat loss dan juga dari segi apa kata kajian saintifik. So Atkins antara diet yang telah lama ada, diasaskan oleh Dr. Robert Atkins pada tahun 1960-an. Konsep dia adalah low carbs, moderate protein and high fats, dan dia mempunyai fasa yang tersendiri. Okay, fasa dia basically makin lama makin kurangkan karbohidrat sehingga mencapai satu tahap and then maintain je low carbs itu sepanjang hayat. Dan Dr. Atkins juga dia cakap senaman boleh membantu tapi tak penting. Basically apa yang Atkins ini tekankan adalah karbohidrat adalah punca kepada segala penyakit, punca kepada segala masalah di dunia ini. Obesiti apa semua punca oleh karbohidrat. Karbohidrat lah antara nutrien paling jahat. Okay, itu adalah fahaman Dr. Robert Atkins pada tahun 1960-an. Okay, ini adalah antara beberapa infografik yang menekankan konsep Atkins diet lah. So dia kata walaupun kalori rendah tetapi tinggi karbohidrat itu juga boleh menyebabkan orang itu gemuk, boleh menyebabkan orang itu mempunyai paras gula dalam darah yang tidak sihat dan sebagainya. Tapi di sebaliknya cakap Atkins ni lebih bagus untuk kawal gula dalam darah dan sebagainya. Okay, itu baru infografik. Jangan percaya bulat-bulat apa yang saya paparkan pada skrin ni, tapi dengar penjelasannya sehingga akhir kelas lah. So ini yang diungkapkan oleh Dr. Atkins. Burning fat takes more calories, so you expend more calories and a high calorie way to stay thin. Maksudnya walaupun diet Atkins ni makan banyak lemak, okay, dia kurang karbohidrat dan tinggikan protein dan juga tinggikan lemak. Walaupun lemak tinggi kalori, seperti mana kita ketahui, lemak 9 kalori untuk setiap gram, antara paling tertinggi. Namun Atkins cakap, walaupun dia kalori tinggi, tapi bila kita makan, kita akan burn balik semua kalori tu. Tapi kalau anda perhatikan dalam kelas minggu lepas, Aizat ada explain antara makronutrien, karbohidrat, protein dan lemak. Actually protein yang mempunyai thermic effect of food yang paling tinggi. Protein yang mempunyai pembakaran kalori yang tinggi untuk menghadam ia sendiri, manakala lemak actually paling rendah. So itu bercanggahan lah. Namun apa yang saya nak tekankan sekali lagi, ini adalah pendapat pada tahun 1960-an. Okay? Makin maju manusia ni, makin banyak kita pelajari, makin ditambah dan diperbaharui ilmu pengetahuan kita. Okay, next, South Beach Diet ini lebih kepada modifikasi lah kepada Atkins Diet tadi, diasaskan oleh Dr. Arthur Eggstone pada tahun 1990-an. Beliau adalah seorang kardiologis ataupun doktor jantung, dan sebagai seorang doktor jantung memang naturally lah beliau akan banyak melakukan pembedahan ataupun consult patient yang mempunyai masalah jantung seperti hyperkolesterolemia, lemak dalam darah yang tinggi. Jadi apabila beliau menghadapi patient yang mempunyai masalah lemak dalam darah yang tinggi tu dan beliau lihat kepada diet Atkins, dia tak selesa dengan kandungan lemak
tepu yang tinggi dalam diet Atkins. Tapi at the same time, beliau pun macam setuju. Actually, karbohidrat kita tak boleh tinggi sangat. Jadi dari situ beliau menghasilkan soft base diet yang dimodifikasikan daripada Atkins. Daripada karbohidrat yang rendah, soft base dia modify lagi karbohidrat yang rendah tetapi low glycemic index. Protein juga bukan sekadar protein, lean protein, maksudnya protein yang tidak mengandungi lemak yang tinggi, dan lemak yang diambil adalah lemak unsaturated, lemak tidak tepu seperti lemak-lemak dalam sayuran. Sama juga mempunyai fasa, and then ini adalah contoh pemakanan yang dibolehkan oleh soft base diet. Siap ada buku, resipi book apa semua lagi, panduan lagi. Modifikasi ataupun bukan modifikasi lah, actually berbanding dengan Atkins diet, ketogenic diet ni jauh lebih lama. Daripada 1920-an lagi, ketogenic diet ini telah ada. Actually, dia bukanlah diet untuk kurus sebenarnya. Ketogenic diet ni dicipta sebagai diet untuk mengawal pediatric epilepsy ataupun sawan dalam kanak-kanak. Epilepsi adalah sawan, dan memang betul kajian menunjukkan dia mampu mengurangkan serangan sawan lebih 50% dalam separuh pesakit dan lebih 90% dalam 1/3 pesakit. So dari segi effectiveness memang berkesan ketogenic diet ni untuk mengawal serangan sawan. Dan Systemic Review 2018 ni dia melihat kepada 16 kajian dan merumuskan actually keberkesanannya adalah sama untuk pesakit epilepsi, tak kira dewasa ataupun kanak-kanak. Asalnya dicipta untuk kanak-kanak, tapi setelah kajian dijalankan actually sesiapa saja yang mempunyai epilepsi mampu mendapat manfaat daripada ketogenic diet. Namun apa yang Systemic Review ni mengatakan adalah ramai pesakit yang give up dengan ketogenic diet walaupun dia berkesan disebabkan ... ni adalah sebab tidak boleh follow lah dengan keto diet. Siapa saja dalam kelas malam ni yang boleh tinggalkan nasi, tinggalkan buah. Buah pun keto diet tak boleh ambil. Boleh ambil tertentu saja. Sayur-sayuran pun boleh ambil tertentu saja. Roti, pasta, nasi lemak, roti canai semua boleh bye-bye lah. Jadi sebab tu ramai orang yang tak boleh long term dengan keto diet ni. And then point ketiga, keto diet digalakkan bagi pesakit epilepsi. Pada masa yang sama, mereka masih perlu kekal dengan ubat-ubatan. Yes, memang berkesan untuk kawal serangan sawan, namun mereka masih perlu kekal dengan medication. And then disebabkan keto diet ini mengubah metabolisme badan. Keto diet bukan sekadar diet untuk kurus, tapi dia memang betul-betul mengubah kita punya fungsi badan. Nanti saya akan explain. Oleh sebab itu, tidak semua orang boleh buat. Ada setengah individu yang segelintir yang mempunyai penyakit genetik yang rare, di mana mereka tidak boleh menggunakan lemak dalam badan sebagai tenaga. Untuk individu macam ni memang tidak bolehlah keto diet. Keto diet ni kalau yang tak tahu, badan kita menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, sebagai sumber tenaga paling banyak. Apabila kita mengambil karbohidrat yang kurang, kita kurangkan nasi, kurang gula dalam darah. Habis gula dalam darah, badan kita akan beralih kepada karbohidrat simpanan dalam bentuk glycogen yang terdapat pada hati dan juga otot kita. Apabila glycogen kita pun dah habis, makin berkurangan, badan kita akan mengubah kepada lemak sebagai tenaga. Ini yang dinamakan sebagai ketosis. Sebab tu dia bukan sekadar diet untuk kurus, bukan sekadar diet mengubah kalori, tapi memang betul-betul metabolisme kita akan berubah. Ini yang saya explain tadilah. Hati dalam badan kita akan menukarkan lemak kepada fatty acid and ketone bodies. Kemudian ketone bodies inilah yang akan digunakan sebagai tenaga. So dari situ datangnya nama ketogenic diet, ataupun proses ini dinamakan sebagai ketosis. Actually, keto ni boleh memberikan lebih banyak tenaga kepada otak kita berbanding dengan glukos. Sebab tu antara positif side effect daripada ketosis adalah mental clarity ataupun boleh fokus dengan lebih bagus lah. Namun itu antara beberapa benefit. Dia punya side effect pun ada juga dan agak banyak. Disebabkan ini adalah satu condition, jadi untuk betul-betul berada dalam keadaan ketosis, kita perlu ukur lah. Terdapat beberapa cara untuk mengukur.
First, yang paling accurate adalah ujian dalam darah. Second adalah ujian air kencing. Okay, kita juga boleh membuang ketone melalui air kencing. Sebab tu kita boleh mengukur sama ada mencapai ketosis ataupun tidak dengan menggunakan urine strip, gambar sebelah bawah kanan tu. Okay, kencing atas strip tu, and then dia akan memberitahulah berapa paras ketone dalam badan kita. And then antara kaedah ketiga, kaedah untuk mengetahui sama ada kita berada dalam ketosis ataupun tidak adalah dengan melihat kepada tanda-tandanya. Ini contoh pengagihan makronutrien dalam keto diet. Anda tengok karbohidrat sangat-sangat sedikit. Okey, apa yang dikatakan dengan kesan sampingan keto diet? First adalah kurang power output dalam aktiviti high intensity. Okey, kalau yang buat tabata, yang pergi gym angkat berat, yang lari sprinting, memang akan affected lah anda punya daya kuasa untuk senaman tersebut. Kemudian keto flu. Keto flu ni boleh berlangsung 5 hingga 30 hari. Apa yang anda boleh rasa adalah pening kepala, letih, batuk, mual, sakit perut, bela dan sebagainya. Okey, memang tak best lah. Dan kenapa ini berlaku? Sebab badan kita sedang melalui fasa peralihan daripada menggunakan karbohidrat sebagai tenaga kepada lemak. Jadi nak beralih tu memang akan rasa side effect ni lah. And then berisiko untuk kehilangan garam / electrolytes, boleh menyebabkan cramp. Dan dari segi long term side effect, boleh menyebabkan acute kidney injury, kerosakan buah pinggang disebabkan oleh kekurangan elektrolit dan kurang air, dan kita punya buah pinggang pun akan makin merosotlah kesihatannya. Risiko tulang retak yang tinggi disebabkan oleh ketoacidosis. Basically darah kita menjadi terlalu asid disebabkan oleh keton yang tinggi. Untuk menyeimbangkan balik asid tu, tulang kita akan release kalsium untuk balancekan balik asid dalam darah. Tapi sebagai kesan sampingan, apabila tulang kurang kalsium, tulang akan menjadi lebih rapuh lah. And then pertumbuhan kanak-kanak juga mungkin terbantu disebabkan oleh kekurangan insulin growth factor 1. Okay, apabila kita makan karbohidrat, itu akan melepaskan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengawal gula dalam darah. Apabila kita tak ambil karbohidrat, insulin pun akan dikurangkan lah. Tapi insulin bukan sahaja untuk kawal gula dalam darah. Sebagai contoh, hormon insulin growth factor ni berfungsi untuk pembesaran. Jadi dikhawatiri kalau kanak-kanak dah start dengan keto diet akan menyebabkan pertumbuhan yang terbantut. And then risiko kekurangan nutrien. Kenapa risiko kekurangan nutrien? Apabila kita tak boleh ambil nasi, bukan saja nasi, buah-buahan pun tak boleh ambil, sayur-sayuran pun certain tak boleh ambil. Jadi bukan sahaja karbohidrat yang kita tak dapat, namun vitamin dan mineral, phytonutrien yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut juga kita tidak dapat. Jadi berisiko untuk kekurangan nutrien. Okay, kita nak dapatkan kesemua vitamin dan mineral daripada lemak saja, daripada sumber yang berprotein saja, sangat sukar. Jadi antara risikonya adalah malnutrition lah, kekurangan nutrien. Dan dari segi nasihat kepada orang yang mempunyai kencing manis, okay, ada yang cakap, oh actually keto diet ni bagus untuk orang kencing manis. Sebab apa? Orang kencing manis kan dia mempunyai masalah dalam gula dalam darah. Jadi apabila kita kurangkan karbohidrat, kita kurangkan pengambilan gula, jadi lebih baguslah untuk orang kencing manis kan. Actually ini memang tidak disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia maupun Pertubuhan Kencing Manis Amerika ni, ADA. Kalau yang ada kenalan ataupun anda sendiri yang ada kencing manis dan sebagainya, dietitian dia cakap boleh nak makan nasi dan sebagainya, tapi perlu limit intake dalam harian dan perlu utamakan benda-benda yang lebih kompleks dan juga lebih dari segi glycemic index yang lebih bagus lah. Okay, boleh nak makan tapi perlu kawal lah. Tak semestinya follow very low carb diet disebabkan orang yang mempunyai kencing manis. Okay, basically orang yang mempunyai kencing manis ni dia mempunyai masalah dari segi insulin. Okay, insulin mereka tidak sensitif. Apabila kita makan karbohidrat, paras gula dalam darah kita akan naik secara mendadak. Okay, depends lah kita makan simple carbs ataupun complex carbs. Kalau simple carbs naik secara mendadak. Kalau complex carb naik secara perlahan. Tapi masalahnya kepada orang yang mempunyai kencing manis ni, hormon insulin mereka ataupun organ-organ dalam badan mereka insulin insensitif. Maksudnya
walaupun hormon insulin telah dirembeskan, tapi tiada reaksi daripada badan untuk kurangkan gula dalam darah. Jadi paras gula dalam darah kekal tinggi apabila blood sugar yang tinggi dalam darah itu boleh menyebabkan kerosakan kepada saluran darah serta sel-sel dalam badan lah. Jadi untuk diabetik, mereka disarankan untuk mengawal intake karbohidrat tapi tidak semestinya kurang sehingga ketogenic diet. Namun ada kajian yang menunjukkan ketogenic diet ini boleh membantu mengurangkan risiko diabetes kepada yang mempunyai ataupun berisiko, membantu dalam pengawalan gula dalam darah ataupun glycemic control, membantu menurunkan berat badan. Namun antara kekurangannya, jika anda ambil insulin tambah dengan ketogenic diet, anda berisiko untuk hypoglycemia di mana paras gula dalam darah menjadi terlalu rendah. Itulah yang menyebabkan simptom seperti kita rasa penat, kita tak boleh fokus, kita rasa blur, kita rasa nak pengsan. Mungkin anda sendiri pernah rasa simptom hypoglycemia ni apabila anda tidak makan kemudian pergi exercise. Basically gula dalam darah terlalu rendah. And then boleh membantu mengurangkan blood pressure, improve insulin sensitivity. Namun walaupun benefit ini menunjukkan positif, Aizat nak anda fokus kepada bintang-bintang yang Aizat letak di belakang tu. Okay, ada 2 bintang, ada 1 bintang. Nanti di penghujung kelas Aizat akan explain apa maksudnya. Alright, so far clear? Okay, kalau ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan ataupun Aizat cakap terlalu laju, boleh cakap di ruangan chat lah. Okay, next adalah therapeutic diet, iaitu plan pemakanan yang mengawal pengambilan makanan ataupun nutrien tertentu sebahagian proses merawat penyakit tertentu yang diberikan oleh doktor dan dirancang oleh dietitian. Okay, basically seperti saya cakap awal tadi, kalau orang yang mempunyai kencing manis, mereka akan mempunyai diet tertentu untuk mengawal mereka punya keadaan. Kalau orang yang mempunyai masalah sakit jantung, mereka ada diet mereka yang tersendiri. Okay, kurang sodium, kurang potasium. Okay, orang yang mempunyai masalah buah pinggang, diet mereka adalah low protein. Okay, dan banyak lagi lah. Okay, itu adalah tugas seorang dietitian. Okay, contohnya orang yang mempunyai masalah jantung, cardiac diet, low fat, low cholesterol, diabetic consistent carbohydrates, ataupun kalau yang lebih problem, lebih merumitkan, ada lebih daripada satu penyakit. Contohnya kencing manis, kemudian darah tinggi, macam mana dietitian nak merancang diet untuk orang macam tu. Okay, so ini adalah therapeutic diet lah, di mana diet untuk kondisi kesihatan tertentu. Okay, liquid ataupun soup diet ni, saya mute dulu. Okay, liquid ataupun soup diet ni, dia actually sebahagian daripada therapeutic diet. Okay, contohnya orang yang mengalami masalah dengan nak kunyah ataupun nak telan ataupun menghadapi pembedahan. Jadi mereka diberikan liquid ataupun soup diet. Namun ada golongan yang tidak berilmu ni, yang tidak berpengetahuan, dia sangkakan liquid ataupun soup diet ni adalah diet untuk weight loss. Okay, kalau tak percaya tengoklah sebelah gambar kanan tu, saya type soup diet ataupun liquid diet, bukan keluar untuk medical tapi keluar untuk weight loss. Okay, nak turun berat badan dengan cepat, kena makan sup Kobe, sup carrot dan sebagainya. Jadi memang betul boleh membantu dalam short term weight loss, namun tidak bertahan lama dan berisiko tinggi untuk rebound, di mana berat badan turun kemudian naik balik. Sebab apa? Dia adalah diet yang tidak seimbang, tidak cukup protein, tidak cukup nutrien. Sebab apa tak cukup nutrien? Sebab apabila kita masak, terutamanya apabila buat sup lah, ada risiko untuk kekurangan vitamin tertentu, vitamin yang tidak tahan dengan suhu, dan boleh juga berlaku pengambilan air yang terlalu tinggi menyebabkan hyponatremia. Okay? Air dalam darah terlalu tinggi, darah terlalu cair, jadi memudaratkan liquid ataupun soup diet ni. Sebab tu therapeutic diet ni adalah untuk orang yang mempunyai masalah kesihatan tertentu. Namun kalau orang biasa yang buat, orang biasa yang follow, boleh memberikan kesan yang memudaratkan. Okay, bukan untuk weight loss tapi penyakit lain yang datang. Alright, so next, intermittent fasting. Okay, antara diet yang popular dan saya yakin antara penonton malam ni maybe ada yang pernah try ataupun ada yang sedang try. Okay, konsep intermittent fasting ni simple saja, dia mempunyai hard masa.
Kalau sebagai contoh, diet keto, diet Atkins dan sebagainya, mereka mempunyai had dari segi nutrien karbohidrat. Untuk intermittent fasting, dia mempunyai had dari segi masa. Jadi masa dia adalah masa untuk makan, masa untuk berpuasa, dan ia mempunyai beberapa protokol lah. Contohnya 16-8 antara yang popular, 16 jam berpuasa, 8 jam dibolehkan makan, ataupun lebih pendek 24, ataupun eat stop eat, di mana hari ini boleh makan seperti biasa, esok berpuasa sepanjang hari, lusa makan balik. Ataupun 5-2, 5 hari makan seperti biasa, 2 hari berada dalam kalori defisit yang besar, ataupun OMAD, 1 meal a day. Basically dalam sehari boleh makan sekali saja. So itu antara beberapa variasi intermittent fasting lah. Dan bezanya intermittent fasting dengan puasa Islam ataupun puasa agama, intermittent fasting dibolehkan mengambil air kosong ataupun minuman tidak berkalori seperti teh ataupun kopi tanpa gula. Itu boleh. Okay, apa benefit kepada intermittent fasting? Boleh membawa kepada weight loss dan boleh membantu mendisiplinkan individu. Ada yang follow intermittent fasting, dia cakap walaupun tak makan tapi tak rasa lapar, lebih mudah untuk mengawal tahap kelaparan, improve insulin, blood pressure, kolesterol dalam individu yang obes. Okay, ini adalah berdasarkan kajian, tapi saya letak 2 star belakang tu. Okay, proses autophagy. Autophagy ni bermaksud proses repair sel-sel dalam badan. Apa manfaat autophagy ni adalah neuroprotective, melindungi daripada penyakit seperti Alzheimer, Parkinson's dan multiple sclerosis, pengurangan tanda-tanda biomarker yang membawa kanser ataupun bersifat anti-kanser lah autophagy ni, dan mengurangkan kematian sel dan memberikan sel kita kehidupan yang lebih lama, basically lebih bagus lah. Okay, itu antara manfaat autophagy yang boleh berlaku apabila kita melakukan intermittent fasting. Dan final point, boleh membantu dalam penyakit kompleks yang sebahagiannya dipengaruhi oleh pemakanan ataupun diet, seperti penyakit psoriasis, ataupun sebuah penyakit kulit yang agak rare lah. Okay, itu antara benefit kepada intermittent fasting. Okay, ada tak dalam yang join malam ni yang try intermittent fasting? Rasa ada ni. Right. Next, detox diet. Diet detox sangat popular. Okay, detox ni dia selalunya melibatkan fasa berpuasa, di mana kita tidak makan apa-apa dan diikuti oleh diet strict, buah, sayuran, jus, air dan sebagainya, ataupun herba, teh, suplemen, campur macam-macam, colon cleanser, sikit nak mencuci usus dan sebagainya. Okay, itu antara konsep asas kepada detox diet lah. Dan antara claim yang dikatakan untuk benefit detox diet ni adalah dia kata merehatkan organ kita dengan berpuasa. Kita akan merangsangkan hati untuk membuang toksin, menggalakkan detox melalui kencing, peluh dan pembuangan, menggalakkan pengaliran darah yang sihat, membekalkan badan dengan nutrien, penurunan berat badan yang cepat, okay, turun 10 kg dalam masa 2 minggu dan sebagainya. Okay. Namun sebenarnya tiada pun klaim-klaim yang dapat menyokong apa yang dikatakan tersebut. Okay. Tiada istilah detox dalam badan kita, tiada mekanisme di mana apabila kita minum air lemon, tiba-tiba toksin dalam badan pun boleh dibuang. Dan apabila kita tanya balik apa yang dimaksudkan dengan toksin tersebut, tak ada jawapan. Jadi mostly memang tak betul lah minuman detox ni untuk klaim-klaim tersebut. Okay? Namun andai kata anda nak minum air lemon, tomato, timun dan sebagainya, tak ada masalah. Namun niat anda perlu betul. Okay? Niat anda minum tu untuk mendapatkan vitamin dan mineral daripada minuman tersebut, bukannya untuk kurus dengan cepat. Okay? Tak ada masalah nak minum air lemon, namun niat kena betul. Tiada istilah detox. Okay? Organ kita bukanlah macam penapis air ataupun penapis aircon di mana secara berkala perlu diservis, perlu cuci filter tu. Tidak. Organ kita, badan manusia ni sangat complicated. Kita boleh self-sustaining. Apa yang kita boleh buat adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat, melakukan aktiviti fizikal secukupnya, pastikan pengambilan nutrien yang tinggi dan meluas. Itu adalah antara beberapa perkara yang kita boleh membuat untuk menyokong organ detox semula jadi badan kita untuk melakukan tugas mereka. Kita boleh support saja, tapi kita tidak boleh secara directly influence badan kita nak buang toksin lah, nak cuci semua dan sebagainya. Okay, itu tak betul. Dan malahan detox ni boleh memudaratkan. First adalah dari segi pengambilan air yang terlalu tinggi, boleh menyebabkan hyponatremia ataupun water toxicity.
Next adalah andai kata dia beli suplemen detox yang merapu, yang tiada kelulusan, yang mempunyai pelbagai benda-benda campur yang berbahaya, itu juga boleh menyebabkan kerosakan organ dan buah pinggang. Daripada niat nak cuci buah pinggang, tiba-tiba dah merosakkan buah pinggang. Okay, itu adalah detox dan saya akan explain dengan lebih lanjut dalam kelas minggu depan lah. Okay, next, carnivore diet. Diet makan haiwan sahaja. Okay, basically sama juga klaim-klaim nak merawat macam-macam ni pun tiada bukti yang kukuh. So, saya skip saja, mengarut je. And then, yang lebih praktikal adalah diet vegetarian. Okay, diet vegetarian pun actually, kalau yang tak tahu, dia ada pelbagai jenis. Dia ada vegetarian, lacto vegetarian. Dia boleh makan susu. Ada ovo vegetarian, boleh makan telur. Okay, ada lacto ovo, susu telur boleh tapi benda lain tak boleh. Ada pescatarian. Pescatarian, haiwan darat dia tak makan, namun dia makan haiwan laut. Okay, ada flexitarian, dia lebih fleksibel. Ada vegan yang lebih strict. Jadi antara benefit kepada vegetarian diet ni yang memang proven, boleh membantu dalam weight loss, mengawal gula dalam darah serta membantu dalam kesihatan jantung, mengurangkan risiko kanser. Dan antara kekurangan, bukan kekurangan lah, antara benda yang perlu diawasi kepada individu yang follow diet vegetarian ataupun vegan, mereka lebih berisiko untuk kekurangan nutrien tertentu, especially nutrien yang banyak didapati dalam haiwan seperti kalsium, iron, iodin dan vitamin B12. Okay, tidak bermakna sayur-sayuran tak ada, tapi kurang dan sedikit. Jadi mereka perlu awaslah dengan pemakanan harian mereka. Dan juga dari segi protein, memang betul haiwan adalah antara sumber komplit protein, manakala untuk kebanyakan tumbuhan dia lebih kepada incomplete protein. Tapi tidak bermakna vegetarian tidak boleh mencapai keperluan protein harian. Mereka perlu mempelbagaikan sumber protein mereka. Contoh kacang dal dicampur dengan kacang kidney beans dan sebagainya. Mereka pelbagaikan sumber mereka. Dan ada juga sumber protein tumbuhan yang mempunyai complete protein seperti kacang soya. Jadi tidak semestinya mereka mengalami kekurangan, tapi mereka perlu aware lah dengan overall diet mereka. Dan andai kata sukar untuk memenuhi keperluan nutrien tertentu dalam situasi tersebut, bolehlah kalau nak ambil multivitamin, mineral ataupun suplemen lain untuk memudahkan melengkapkan kekurangan zat tersebut. Okay. Ni saya nak explain sikit lah vegan. Vegan ni antara yang paling strict lah antara vegetarian. Sebab apa? Tidak boleh kepada sebarang produk haiwan, daging maupun hasilnya. Ayam tak boleh, telur tak boleh, daging lembu tak boleh, susu pun tak boleh. Okay, even madu pun mereka tak ambil sebab mereka kata madu ni adalah hasil lebah. Oleh itu mereka tak makan. Dan ada yang follow veganism ni demi etika. Demi etika ni maksudnya mereka tidak setuju dengan cara haiwan dibesarkan dalam kandang yang sempit, pusat sembelihan yang tidak begitu bersih dan sebagainya. So ada yang follow demi etika, ada yang follow demi kesihatan, dan ada yang follow demi alam sekitar. Sebab apa? Industri ternakan antara penyumbang kepada gas carbon emission lah dan sebagainya, gas greenhouse gas. Jadi ada yang follow sebab tu jugalah. Dan antara vegetarian dan juga vegan ni lebih berisiko untuk kekurangan vitamin B12. Dan di western countries juga vegan ni lebih kepada aktivis lah. Okay, aktivis di mana mereka buat protes, di mana mereka sometimes mereka akan menyebarkan info yang salah untuk mengedepankan agenda mereka lah. Ada yang kata mereka cakap lah telur ni tak bagus, susu ni tak bagus, boleh menyebabkan pelbagai penyakit dan sebagainya. So itu pun tak berapa betul lah dan tidak bagus lah. Namun tips tambahan, kalau yang travel overseas, okay, apabila dah boleh nanti, kalau restoran vegan, 100% vegan, jadi makanan tersebut boleh dikatakan sebagai halal kecuali yang ada alkohol. Sebab apa? Vegan ni memang tak sentuh langsung produk haiwan. Mereka sangat detail, mereka sangat particulate. So itu adalah tips tambahan lah. Tapi anda still perlu tanyalah sama ada hidangan tersebut mengandungi sebarang alkohol ataupun tidak. So inilah antara beberapa sumber protein daripada haiwan, sumber protein daripada tumbuhan yang anda boleh dapati. Okay.
boleh je, banyak je actually. So tak ada masalah untuk orang vegetarian ataupun vegan. Okay, next adalah Mediterranean diet. Okay, diet mengikut penduduk di sekitar lautan Mediterranean. Okay, apa kelebihan Mediterranean diet ni? Okay, apabila kajian epidemiologi dijalankan di mana kajian tersebut melihat kepada penduduk sekitar Mediterranean ni, actually mereka lebih sihat berbanding dengan penduduk di kawasan lain di negara lain. Okay, antara benefit Mediterranean ni adalah untuk membawa weight loss. Okay, boleh membantu weight loss, boleh mencegah penyakit jantung, kurang risiko penyakit jantung maupun penyakit kronik, stroke, type 2 diabetes dan juga kematian awal. Basically, kajian ni tengok orang di sekitar lautan Mediterranean juga kehidupan jangka hayat mereka lebih tinggi berbanding dengan penduduk lain. Oleh sebab itu juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kenali Mediterranean diet ni sebagai antara salah satu gaya pemakanan yang sihat dan sustainable. Sustainable ni bermaksud bagus untuk alam sekitar dan boleh berkekalan. Sebab apa? Sumber protein mereka tidak bergantung kepada ternakan, tidak bergantung kepada haiwan darat, tapi sumber protein mereka lebih kepada sumber protein laut, seafood. Jadi apa yang mereka makan, banyak buah-buahan, banyak sayuran, kekacang, legumes, dan mereka juga utamakan whole grain. Mereka tidak makan bijirin yang telah diproses, mereka ambil bijirin penuh, dan minyak zaitun mereka juga tidak diproses, iaitu extra virgin olive oil. Jadi anda boleh nampaklah macam mana gaya pemakanan Mediterranean ni menggalakkan pengambilan nutrien yang tinggi, kurang proses dan juga tinggi antioksidan, phytonutrien dan sebagainya. Okay, memang tidak dapat dinafikan lah. Kita tengok pun boleh nampak macam mana diet ini boleh membantu untuk kesihatan, mencegah penyakit dan panjang umur. Okay, mereka jarang ambil ayam, daging merah, red wine, dan mereka boleh katakan kurang ataupun tidak ambil langsung benda-benda manis, benda-benda diproses dan minyak proses yang tinggi. So itu adalah diet Mediterranean. Next diet adalah calorie counting. Maybe di sini juga ada yang follow diet calorie counting, di mana mengira nilai kalori setiap benda yang dimakan. Kan saya cerita nak weight loss perlu mencapai kalori defisit. Jadi ada yang prefer nak kira kalori yang mereka makan dalam sehari itu secara detail. Jadi mereka perlu download apps, mereka ada penimbang, mereka membaca setiap benda yang mereka makan tu, baca nutritional information, berapa kalori per serving dan sebagainya. Itu adalah gaya diet calorie counting. Okay, apa kelebihannya? Pertama sekali, memberi nilai yang boleh diukur. Okay, dia tak agak-agak, dia tahu berapa kalori setiap benda yang dimasukkan dalam mulut. Boleh mengira dan jumlahkan apa yang dimakan, jadi dia tahu berapa total daily kalori, sama ada mencapai target ataupun melebihi target. Itu semua dia boleh tahu. 3, mindfulness. Dia boleh membawa kepada kesedaran untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Okay, dia tahu donat ni tinggi kalori lah. Satu donat pun dah 200 kalori, 250 kalori. Baik aku makan buah, okay, 2 biji apple pun tak sampai lagi. Jadi dia lebih berpengetahuan dan dia akan membuat keputusan yang lebih bijak lah. And then dia memberikan sesuatu yang boleh diikuti, maksudnya dia lebih berdisiplin, dia ada something untuk berpegang. Dan nombor 5, penting untuk mengubah komposisi badan pada tahap yang tertinggi. Ini lebih kepada atlet ataupun orang bina badan, di mana mereka perlu detail kira kalori untuk mengurangkan peratusan lemak dalam badan. Untuk high level athletes ataupun sukan tertentu, mereka digalakkanlah untuk kira kalori secara spesifik. Namun apa kekurangan kalori counting ni? Apa negatifnya? Pertama sekali, of course, merumitkan dan stress inducing. Lebih stress, semua benda nak makan perlu bawa keluar phone, key in semua tu. Macam mana kalau tak ada internet? Ataupun macam mana kalau makanan tersebut tiada dalam database? Okay? Di Malaysia ni pelbagai kuih muih dan tidak semua akan ada dalam aplikasi tersebut. Jadi dia tak tahu nak letak berapa kalori. So merumitkan dan stress inducing. Then nombor 2, apabila terlalu fokus kepada nilai kalori, dia mungkin akan terlepas pandang kepada kualiti makanan seperti mikronutrien. Asyik fokus kalori, nutrien dia tak kira sangat. Okay, nombor 3, boleh digunakan sebagai alasan untuk makan kurang sihat. Okay, apa yang dia masukkan? Dia cakap, boleh je aku nak makan macam-macam ni, asalkan kalori tak lebih. Okay, dalam sehari, maybe dia makan McD dan KFC saja, asalkan mencapai target kalori. Okay, itu pun
sama macam poin kedua di mana dia telah hilang fokus kepada keseluruhan kualiti makanan tersebut lah. Dan nombor 4 boleh membawa kepada obsesi ortoreksia di mana dia terlalu obses dengan pemakanan, terlalu obses dengan kalori, terlalu obses dengan nak bentuk badan yang kurus, boleh menyebabkan gangguan mental ataupun eating disorder lah lebih spesifik yang dikenali sebagai ortoreksia. Jadi macam mana untuk mengatasi masalah tersebut? Okay, first anda perlu ketahui jumlah kalori yang dimakan dan dibakar tidaklah begitu tepat. Tak kisahlah anda pakai aplikasi apapun, anda pakai smartwatch apapun, apa yang dipaparkan itu hanyalah anggaran, bukan nilai kalori yang tepat. Okay, masalah nombor 2, penurunan berat badan sebenarnya tidak semudah kira kalori. Kalau yang follow kelas minggu lepas saya ada tunjuk, actually banyak lagi perkara yang boleh mempengaruhi weight loss journey kita seperti genetik, keadaan kesihatan, persekitaran, apalagi hormon especially. Banyak lagi perkara yang boleh membantu ataupun menyukarkan perjalanan weight loss kita. Jadi bukan sekadar kalori lah, walaupun kalori ni adalah konsep paling utama, paling asas. Okay, nombor 3, penggunaan aplikasi ataupun kiraan kalori bukan hanya jalan untuk berjaya. Okay, basically kalau anda nak kurus pun tidak semestinya follow calorie counting. Okay, anda agak-agak pun, anda follow suku-suku separuh pun masih boleh mencapai weight loss. Jadi solusinya gunakan kaedah yang tepat. Solusi kedua, ambil juga faktor lain. Dan solusi ketiga, cari kaedah yang berkesan dan tidak menyusahkan anda. Okay, tiada paksaan untuk anda follow calorie counting, untuk anda follow diet suku-suku separuh dan sebagainya. Cari diet ataupun kaedah yang berkesan dan tidak menyusahkan anda. Okay, even yang follow diet suku-suku separuh pun, saya tetap menegaskan untuk mempelajarilah beberapa kalori makanan umum. Okay, sebagai contoh, okay, satu senduk nasi yang biasa 100 kalori, kari pap 130, 2 keping roti 156. Okay, benda-benda asas lah. At least anda tahu walaupun anda tidak kira setiap kali anda makan. Okay, ini adalah variasi kepada calorie counting. Bezanya daripada kira kalori, dia kira makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Okay, ini lebih popular dalam kalangan atlet ataupun kalangan orang main gym. Sebab apa? Dia ingin mencapai target protein harian dia. Okay, apabila capai target protein, dia kira dah mencapailah target pemakanan dia. Okay, next, seperti saya sentuh tadi, diet suku separuh ataupun diet portion control antara diet yang paling mudah dan efektif dan antara diet yang memang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang sebab simple je. Suku karbohidrat berkanji anda seperti nasi, suku protein dan separuhnya serat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dengan follow tips itu saja boleh membantu kepada pengurangan kalori, seterusnya boleh membawa kepada weight loss. Simple je. Namun antara kekurangannya, kalau anda follow diet suku-suku separuh pun tapi tidak berilmu, okay, dia kata suku-suku separuh je boleh kurus, tapi suku dia nasi goreng, suku protein ayam goreng, separuh sayur dan buah-buahan tu yang jenis berlemak. Okay, buah dia daripada milkshake. Jadi tak jadi juga. Jadi nak follow diet apa pun mesti berilmu. Dan saya sendiri pun recommend lah portion control ni ataupun diet suku-suku separuh kepada beginner. Tapi kalau yang nak lebih advance, nak modify ke, nak kira kalori ke, itu terpulang kepada diri. Tapi pada asasnya diet suku-suku separuh ni antara diet yang paling simple dan efektif untuk sebarang beginner. Manakala kalau anda yang jenis aktif, jenis dikira sebagai atlet, banyak bersukan, anda perlu modify sikit lah suku-suku separuh ni, di mana protein intake anda perlu lebih sedikit. Maybe suku karbohidrat, selebihnya half-half fiber dan juga protein anda. Okay, next, mindful eating. Okay, mindful eating ni lebih kepada cara pemikiran ataupun macam mana kita menginterpretasi makanan tersebut. So ini lebih kepada macam anggap sebagai mindset lah untuk memberikan positif impact ketika makan. Okay, mindful eating ni digunakan untuk merawat keadaan seperti eating disorder, depression, anxiety, pelbagai masalah yang berkenaan dengan attitude terhadap pemakanan. Okay, apa yang dikatakan sebagai negatif attitude terhadap makanan ni? Contohnya, orang yang tengah diet tengok aiskrim kat depan muka, dia kata, ish, tak bagus lah, apa ni kau makan aiskrim, apa ni, nasi putih,
Jadi itu memberikan persepsi negatif terhadap makanan dan itu bukanlah yang diajar oleh mindful eating. Okay, apa yang mindful eating ini mengajar basically makan dengan perlahan tanpa gangguan. Okay, makan makanan tersebut kalau boleh jangan tengok TV, jangan tengok YouTube, jangan main phone dan sebagainya. Okay, makan dengan fokus, dengan penuh perasaan dan apabila kita nak makan tu bukan makan sebab nak makan tapi makan disebabkan memang betul-betul kita lapar. Okay, kita dengar ataupun kita aware dengan signal kelaparan dan apabila kenyang terus berhenti. Walaupun dalam pinggan kita ada makanan lagi, apabila kita dah capai kekenyangan, jangan paksa makan, terus berhenti. And then membezakan lapar sebenar dengan lapar triggers. Adakah kita betul-betul lapar ataupun kita rasa kita lapar disebabkan kita tengok iklan makanan, kita tengok orang lain tengah makan. Jadi membezakan. Menggunakan deria ketika makan, okay, kita betul-betul enjoy lah. Kita hayati dia punya rasa, dia punya bau, dia punya warna, dia punya tekstur makanan tersebut. And then belajar untuk mengatasi rasa bersalah ataupun gemuruh tentang makanan. Macam saya explain tadi, dia tidak melihat makanan ni sebagai baik ataupun buruk. Dia tidak pandang sesuatu makanan ni sebagai negatif lah. And then makan untuk maintain kesihatan, ambil tahu tentang kesan pemakanan terhadap perasaan dan emosi juga. And then menghargai makanan tersebut. Jadi anda boleh nampak macam mana mindful eating ni memupuk persepsi yang positif lah terhadap gaya pemakanan kita. Namun fokus utama mindful eating ni bukanlah untuk weight loss tapi lebih kepada memupuk hubungan yang positif dengan pemakanan. Oleh sebab itu juga kajian memang menunjukkan dari segi kesan weight loss, mindful eating ni bercampur. Ada yang kata boleh membantu, ada yang kata tidak membantu. Oleh itu, ini adalah nasihat saya. Bagi yang ingin follow mindful eating, boleh buat tapi anda still perlu tahu tentang kalori dan antara cara yang terbaik adalah mindful eating ni anda terapkan at the same time anda follow diet lain. Contoh, follow diet susu separuh tapi still ada pendekatan mindful eating. Itu cara yang saya boleh kongsikan lah. Okay, next, clean eating. Ini pun popular juga. Clean eating popular dalam kalangan orang yang nak kurus, nak fit ataupun yang main gym dan sebagainya. Clean eating mereka kata antara diet yang terbaik. Sebab apa? Antara tanggapan masyarakat, okay, ini adalah daripada survey, daripada kajian soal selidik, kebanyakan orang berpendapat bahawa clean eating ni adalah gaya pemakanan yang sihat tanpa sebarang kesan negatif. Namun di sini saya nak kongsi actually clean eating ni tidak begitu bagus dan mempunyai beberapa kekurangan. First problem dengan clean eating, tiada definisi yang tetap. Okay, anda tanya grup lain, dia kata, oh ini clean eating tapi itu tak boleh. Contohnya ada kata makanan proses tak boleh, no processed food. Okay, tak apa, no processed food. Dia ambil nasi putih, oh dia kata, oh nasi putih pun processed food, kena ambil brown rice. Okay, tak apa, ambil brown rice. Tapi bila nak makan ubi putih, dia kata ubi putih tak boleh, tak bagus, kena ambil sweet potato. Walhal ubi putih pun bukanlah diproses. Jadi dia tiada definisi yang spesifik ataupun definisi yang tetap untuk clean eating ni. Okay, berdasarkan Dr. Helms ni, apa yang dia cakap adalah if you try to eat clean according to every group's definition, you'd have an empty plate. Tak boleh puaskan hati semua individu. Next point, kenapa clean eating ni tidak begitu sesuai adalah walaupun dia berkesan, walaupun boleh membawa kepada weight loss, tetapi dia menyukarkan. Kenapa menyukarkan? Okay, nak makan itu tak boleh, nak makan ini tak boleh, nak letak garam sikit tak boleh, nasi putih tak boleh, nak makan McD sikit pun tak boleh. Jadi stres. Apabila stres, walaupun berkesan banyak mana pun, turunlah 10 kg, apabila kita tidak enjoy dengan diet tersebut, kita dengan mudahnya akan give up. Jadi sebab tu sains menunjukkan anda boleh saja bakar lemak berada dalam kalori defisit dan fleksibel dengan pemakanan anda. Okay. Poin yang ketiga, bukan strategi yang terbaik untuk long term fat loss. Okay, macam saya cakap tadi, sebab dia tak enjoy. Dan ini pun daripada kajian, dia membandingkan antara clean eating dengan flexible eating. Kedua-dua grup turun berat badan yang sama, namun grup clean eating ni lebih banyak yang drop out daripada kajian tersebut, lebih banyak yang berhenti. Next, yang keempat, lebih cenderung kepada eating disorder ataupun orthorexia. Apabila dia melihat makanan sebagai baik dan buruk,
itu sebenarnya adalah salah satu pemahaman ataupun salah satu pemikiran yang tidak baguslah apabila kita melihat makanan sebagai baik dan buruk. Kalau anda tanya saya, tiada istilah makanan yang baik, tiada istilah makanan yang buruk. Contohnya kalau anda nak makan aiskrim ke, nak makan donat, nak makan McD, nak makan nasi lemak, nak makan apa pun, tak ada masalah dengan syarat anda bijak untuk seimbangkan pemakanan harian. Okay, sebab tu ada 80-20 rule, di mana 80% of our daily foods kita ambillah yang berkhasiat, yang tinggi nutrien, yang tidak lebih kalori. Namun 20% lagi, kalau kita nak enjoy dengan benda-benda yang kita rasa macam kurang healthy sikit, tak ada masalah. Okay? Kata kuncinya adalah balance, seimbang. Tiada masalah, tiada halangan, dengan syarat kita pandai untuk manage. Okay, actually banyak lagi diet yang memang saya tak mampu nak cover. Dalam sehari pun memang tak habis, tak cukup air liur nak cerita setiap diet yang pernah wujud dan setiap diet yang ada. So, persoalannya kenapa ada pelbagai jenis diet ni? Walaupun konsep asasnya adalah keseimbangan kalori. Okay, simple je, nak kawal berat badan kita perlu kawal kalori. Namun kenapa ada pelbagai jenis diet? First point, kita sering mencari jalan pantas ataupun secret kepada weight loss. Okay, kalau saya cakap, oh boleh je nak kurus, okay, follow suku-suku separuh, kawal kalori, okay, maybe anda boleh turun 10 kg dalam masa 20 minggu. Okay, orang tak nak lah. Tiba-tiba ada iklan diet detox, turun 10 kg dalam masa 8 minggu. Mana yang orang akan tertarik, mana yang orang akan ikuti. Semua orang nak cari jalan yang pantas, tak kisahlah nak kurus, nak kaya, semua orang nak shortcut. Namun tiada benda yang mudah datang secara cepat. Semuanya memerlukan effort, semuanya memerlukan konsistensi. Next, pengetahuan tentang sains kesihatan dan pemakanan yang sentiasa diperbaharui. Macam saya explain awal tadi, diet Atkins tu dari tahun 1960-an lagi. Namun berdasarkan kajian terkini, dia menunjukkan bahawa actually diet Atkins ni tidak begitu bagus, tidak perlu pun nak kurus, kawal kalori pun boleh. So, tidak semestinya kita follow diet yang telah ketinggalan zaman. Okay, itu tidak baguslah. Dan yang ketiga, sebab duit. Ataupun di mana company-company ataupun orang yang jual suplemen ni, dia mengambil advantage, mengambil kesempatan ke atas individu yang inilah yang tidak begitu berpengetahuan, okay, dia tak ada basic nutrition, ataupun orang yang terdesak nak kurus dengan cepat. Mereka lah yang sering ditarget untuk diet pelik-pelik, untuk produk pelik-pelik ni. So, itu antara beberapa punca kenapa ada pelbagai diet yang merapu lah. Dan macam mana boleh berkesan? Okay, macam saya explain tadi, setiap diet actually ada benefitnya. Namun saya ada letak bintang pada penghujung klaim tersebut. Okay, untuk bintang 1 bintang, memang betul diet apapun anda follow boleh membawa kepada weight loss asalkan mencapai calorie deficit. Itu saja sebenarnya. Tak kisahlah anda follow intermittent fasting ke, keto ke, Atkins ke, vegetarian ke, vegan ke dan sebagainya. Semuanya boleh mencapai weight loss dengan syarat anda mencapai calorie deficit. Dan sebagai contoh, apabila follow diet Atkins kan, apabila kita kurangkan karbohidrat, secara tidak langsung kita akan lebihkan protein, kita akan lebihkan fiber. Okay, itu juga macam saya explain boleh membantu dalam weight loss. Tidak semestinya diet itu sendiri yang special, tetapi apa yang dia makan ketika diet itu yang boleh membantu. Next, dari segi klaim kesihatan, okay, apabila follow diet ni boleh membawa kepada improvement kesihatan. Okay, memang betul, individu yang obese ataupun overweight apabila turun berat badan ataupun tukar gaya pemakanan kepada yang lebih banyak nutrien, memang akan improve keseluruhan metrik kesihatan. Tak kisahlah gula dalam darah ke, tekanan darah, kolesterol dan sebagainya. Apabila berat badan turun, apabila makan dengan lebih tinggi buah-buahan, sayuran dan protein berkualiti, memang akan improve semua metrik tersebut. Tidak bermakna diet itu saja yang special. Next, ketiga, autophagy di diet intermittent fasting tidak semestinya berlaku ketika kita berpuasa. Okay, proses autophagy ni boleh berlaku apabila kita menghadkan kalori, kita melakukan senaman high intensity, kita minum kopi pun boleh menggalakkan autophagy, kita ambil makanan yang tinggi antioksidan pun boleh menggalakkan badan kita untuk repair, kita tidur dengan cukup pun antara salah satu
penyumbang terbesar kepada autophagy, okay, untuk badan kita nak repair, dan kita kurangkan stres dalam kehidupan pun boleh menggalakkan proses autophagy ni. So bukan special kepada intermittent fasting saja. Dan yang keempat, di mana saya letak mengurangkan risiko kanser. Yes, memang betul, apabila diet kita tinggi dengan serat, tinggi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi phytonutrients dan polyphenols dan juga antioksidan, itu memang betul dapat mengurangkan risiko kanser. Jadi bukan special kepada diet tertentu, namun apabila diet kita, pemakanan kita tinggi dengan fiber, tinggi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu dapat membantu untuk mengurangkan risiko kena penyakit dan juga risiko kanser. Dan fiber juga, serat juga membantu secara signifikan untuk mengurangkan risiko colon cancer ataupun kanser usus. Alright. Jadi bukan special kepada mana-mana diet dari segi manfaatnya lah. Dan macam mana boleh popular certain diet, kenapa ada orang yang bersumpah dia kata diet dia je yang special, diet dia je untuk weight loss, diet dia je untuk paling sihat, adalah disebabkan oleh confirmation bias, iaitu keadaan di mana kita cenderung untuk mencari, mentafsir dan mengingati maklumat yang menyokong dengan kepercayaan kita saja. Apabila ada orang explain diet lain pun boleh memberikan manfaat, dia tak nak dengar, dia nak dengar diet dia saja. Itu adalah orang yang mengalami confirmation bias. Okay, di sini saya nak menunjukkan situasi lah di mana sesebuah diet tu boleh tersebar, sesebuah diet tu boleh popular. Kita ambil contoh Ahmad ni, melihat iklan detox yang meyakinkan. Dia tengok, detox ni boleh turunkan berat badan, boleh membuang toksin dan sebagainya. Kemudian di poster pun dia nampak testimoni yang meyakinkan. Okay, so dia pun beli. Okay, dia baca pun benda-benda yang telah dia baca kat Facebook je, baca kat WhatsApp je, bukan ada reference pun, bukan ada bukti yang kukuh pun apa yang ditulis itu betul. So amat terpedaya, dia pun beli. So apa yang boleh berlaku, firstly turun berat badan, and then dia happy-happy, dia share-share. Tapi memang betul, apabila orang yang cuba produk-produk ni boleh turun, namun itu adalah short term saja, dan apa kemungkinan yang berlaku adalah turun berat badan yang banyak tu bukan turun lemak pun, mostly adalah water weight. Sebab apa? Terdapat suplemen yang dia letak diuretik ataupun dia letak bahan yang boleh menyebabkan kita membuang dengan lebih dan dengan banyak. Jadi itu sebenarnya kenapa boleh turun berat badan yang banyak, namun bukan semuanya ataupun mostly daripada yang turun tu adalah berat air sahaja. Ataupun berat badan tak turun. So apa yang berlaku kepada orang macam ni, dia tak share pun kepada social media. Dia diam, and then dia katakan maybe salah diri dia lah, follow plan tak betul dan sebagainya. So ini antara contoh situasi lah macam mana sesebuah diet tu boleh tersebar dengan meluas walaupun tiada bukti yang kukuh untuk menyokong manfaat diet tersebut. Even yang turun berat badan pun boleh naik balik kepada berat badan normal, and then sama je in the end, dia satu kitaran sahaja. So infografik ni dia menunjukkan bahawa actually peranan kepada weight loss bukanlah karbohidrat, actually protein yang boleh mempengaruhi dari segi weight loss. Okay, sebab tu saya cakap antara dua faktor penting dalam pemakanan yang boleh mempengaruhi weight loss journey kita adalah pertama fiber, kedua adalah protein. Kedua-dua ni boleh membantu. Namun tidak dinafikan ada orang special case, disebabkan oleh genetik masing-masing. Setiap daripada kita mempunyai genetik yang tersendiri, dan ada golongan tertentu yang mempunyai kelainan yang sangat berbeza daripada orang biasa. Genetik mereka yang boleh mempengaruhi gaya pemakanan. Ini juga dikira sebagai faktor gene polymorphism. Faktor genetik yang berbeza. Saya akan berikan dua contoh ni lah. Contohnya, firstly adalah Rich Roll. Beliau adalah seorang atlet ultra endurance. Ultra endurance ni berlari 100 km dalam satu larian. Sangat ekstrim, dan diet apa yang beliau follow adalah vegan diet. Maksudnya tak ambil protein daripada haiwan, tapi
beliau masih mempunyai otot, masih mempunyai tenaga untuk lari 100 km. So memang memang berkesanlah untuk beliau, dan beliau juga cakap kalau tak follow diet vegan ni, beliau tidak boleh mencapai tidak boleh mencapai matlamat ataupun kejayaan beliau yang telah dikecapi tersebut. So vegan diet berkesan untuk dia. Tapi kalau anda tanya untuk kebanyakan atlet, kebanyakan individu yang aktif, mostly akan ada protein lah dalam diet mereka untuk memelihara dan membina jisim otot. Namun tidak semestinya. Okay, contoh yang kedua, Mikhaila Peterson. Beliau follow ataupun beliau mencipta Lion Diet. Okay, kisah Mikhaila ni agak tragik, agak sedih. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh je Google nama beliau. Okay, basically beliau apabila berumur 22 tahun telah didiagnos dengan juvenile rheumatoid arthritis bermula pada 7 tahun, depression pada umur 12 tahun, bipolar type 2, idiopathic hypersomnia, Lyme disease, psoriasis, dyshidrotic eczema. Basically banyaklah penyakit dalaman dan luaran yang dialami oleh Mikhaila ni. Seawal umur 22 tahun pun dah ada semua ni. Okay, start pada umur 7 tahun lagi. Jadi daripada kondisi kesihatan tersebut, Mikhaila ni terpaksa ambil pelbagai ubat lah, termasuk antidepresan dari sekolah rendah lagi. Dan itu memang tidak membantulah ubat-ubatan tersebut. Jadi pada satu hari, Mikhaila ni cuba buat elimination diet. Elimination diet ni adalah diet di mana dia cuba membuang grup makanan tertentu untuk mengetahui sama ada kondisi kesihatan dia makin improve ataupun tidak. Itu adalah elimination diet. Maksudnya dia cuba buang makanan tertentu and tengok kesannya terhadap badan. Jadi daripada elimination diet tu, dia buang itu, buang ini, buang itu, buang ini. Akhirnya apa yang dia boleh makan hanyalah daging dan sayuran tertentu saja. Sebab tu dia kata sebagai Lion Diet, daging dan sayuran tertentu saja. Dan daripada diet tersebut, dia pun dah kebanyakan masalah kesihatan dia pun dah pulih, dan dalam beberapa bulan saja dia dah dikatakan tidak ambil ubat-ubatan lah sebab kondisi kesihatan dia dah pulih. Okay, ini adalah special case di mana diet ekstrim boleh membantu kesihatan seseorang tersebut. Tapi tidak semualah. Kalau nak tanya saya, maybe 1% saja yang boleh hidup ataupun boleh survive dengan diet yang ekstrim macam ni. Okay, untuk kebanyakan individu follow diet biasa saja, separuh-separuh. Okay, kalau nak intermittent fasting pun tak ada masalah. Tapi diet ekstrim ni tidak semua orang boleh buat. Jadi apa konklusinya daripada kelas malam ni? Firstly, pemakanan adalah sangat individual. Apa diet yang berkesan untuk saya tidak bermakna berkesan untuk anda. Apa yang berkesan untuk Ali tidak bermakna berkesan untuk Abu. Apa yang Sarah makan untuk kurus tidak bermakna Siti yang follow pun boleh kurus. Okay? Pemakanan ni adalah sangat individual. Namun apa yang saya nak tekankan, pengambilan nutrien anda tidak perlu terjejas. Okay? Kalau diet ni kata anda tak boleh makan buah, tak boleh makan sayur, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, kalau boleh janganlah sampai ke tahap itu. Kalau boleh jangan pengambilan zat anda terjejas disebabkan anda follow diet tertentu. Next, jangan rasa negatif dengan pemakanan. Jangan lihat makanan ni sebagai baik ataupun buruk. Nak makan apa itu terpulang, tapi jangan menganggap sesuatu makanan itu sebagai terlalu negatif. Okay, nak makan benda-benda junk food sikit pun tak ada masalah. And then daripada fokus membuang grup makanan tertentu, fokus kepada tinggikan nutrient dense food, makanan yang tinggi dengan nutrien. And then amalkan nasihat-nasihat daripada chrononutrition ni. Contohnya jangan makan lewat, ataupun kalau makanan yang lewat-lewat tu, kalau boleh kecilkan hidangan. Maksudnya breakfast dan lunch yang heavy, namun makanan petang dan malam tu kalau boleh hidangan yang kecil saja. And then kalau boleh makan secara konsisten. Okay, untuk topik chrononutrition ni saya akan explain dalam kelas ke-4 ataupun kelas ke-5 nanti. Dan berkali-kali sains telah membuktikan anda boleh sahaja fleksibel dengan diet anda dan bakar lemak dengan syarat mencapai kalori defisit dan protein mencukupi. Itu saja konsep asasnya. Jadi diet yang terbaik adalah gaya pemakanan sihat yang anda boleh kekal sepanjang hayat. Okay, ini adalah rumusan
walaupun ada pelbagai diet, kenapa semua diet ni boleh kurus? Basically how it works, mencapai calorie deficit. Capai calorie deficit, tak kisahlah anda makan apa pun, anda follow diet apa pun, itu sebenarnya yang membawa kepada penurunan berat badan, calorie deficit. So, satu lagi quotes yang saya nak kongsikan, learn from everyone, copy from no one. Kalau anda nak belajar gaya pemakaian intermittent fasting, nak belajar suku separuh, nak belajar Mediterranean, tak ada masalah. Namun, jangan tiru sebiji. Apa yang anda boleh buat adalah ambil mana yang berkesan daripada setiap jenis diet itu, ambil itu sikit, ambil ini sikit, gabungkan dan anda jadikan dia sebagai diet anda sendiri. Dan ini juga satu benda yang saya selalu tekankan. Okay, 3 persoalan ni untuk mengetahui sama ada diet yang anda follow ni terbaik ataupun tidak untuk anda. Antara tajuk malam ni lah. Untuk mengetahui, untuk kita mencari diet yang terbaik untuk diri kita. Kita perlu tanya 3 persoalan ini. Firstly, adakah diet anda membantu mengawal berat badan? Kalau tak bantu, tak jadi juga. Secondly, adakah diet anda memastikan anda mendapat nutrien yang secukupnya? Macam saya cakap tadi, kalau diet tu tak boleh makan sayur, tak boleh makan buah, mana kita nak dapat kita punya vitamin dan mineral kita? So, pastikan diet anda memastikan anda mendapat nutrien ataupun zat yang secukupnya. Dan soalan terakhir, soalan ketiga dan soalan antara yang paling penting juga, adakah anda gembira dengan diet anda? Okay? Adakah anda happy dengan gaya pemakanan anda? Tak kisahlah, boleh turun 10 kg ke 20 kg ke, turun banyak mana pun, kalau anda tak enjoy dengan diet anda, ia tidak akan berkekalan. Simple as that. Okay? Walaupun boleh turun berat badan, walaupun boleh mendapat nutrien secukupnya, kalau kita tak enjoy pun, tidak akan bertahan. Jadi, diet apa yang anda nak follow, diet apa yang anda sedang amalkan, pastikan boleh menjawab 3 persoalan ini. Okay, adakah membantu mengawal berat badan? Adakah memastikan nutrien yang secukupnya? Adakah anda happy dengan diet tersebut? Okay, dan kalau satu lagi saya nak tambah, adakah diet tersebut anda mampu milik? Maksudnya, anda nak membeli bahan mentah dan sebagainya, anda mampu. So, itu saja untuk kelas malam ini, kelas kedua jenis-jenis diet dan mana yang terbaik untuk anda. Harapnya di penghujung kelas ni anda sudah mendapat rough idea macam mana untuk lebih teliti merangka gaya pemakanan anda sendiri. Okay? Di sini anda akan tahu which diet is the best for you. Coach, macam mana dah diet tapi sampai satu tahap berat dah tak turun? Okey, apa yang dikatakan itu adalah sebagai plateau. Okey, soalan yang bagus. Sebab apa? Saya dah memang ada video 20 minit menjelaskan kemungkinan plateau dan cara untuk mengatasi. Jadi daripada saya explain panjang-panjang, saya akan berikan link video terus. Okey, boleh buka tak? Okey, boleh. So dalam video 20 minit tu saya akan jelaskan dengan lebih teliti lah macam mana plateau boleh berlaku. Actually banyak punca boleh berlaku sebenarnya kenapa berat badan kita tak turun. So saya akan explain setiap kemungkinan dan cara untuk mengatasi semuanya. Dan semoga membantulah. So semoga video itu membantu untuk Kak Wati. Okay, ada persoalan lain? Okay, sebelum tu saya akan end recording dahulu.